Kalaulah kita dalam keadaan sukar ini kita bersedekah, cuba bayangkan kalau kita betapa gembiranya Tuhan dan Allah melihat kita kan. Kalau kita kaya nanti berapa banyak orang akan dapat lagi manfaat daripada kita, dan itu mungkin jadi asbab untuk Allah buka pintu kekayaan dan rezeki untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sedikit tidak mengapa, tapi sekurang-kurangnya anda berada dalam usaha untuk selamatkan nyawa orang. Kita bercerita tentang jutaan orang. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau tak ada kedrat, yang mana kita sekarang ni pun tak bolehlah keluar ke mana-mana sesuka hati dengan mudah, nak sampai ke Syria dan Yaman apatah lagi. Anda boleh mulakan sekarang ni juga untuk like, share kita punya Facebook Islamic Relief Malaysia, dapatkan info dan boleh share sekarang kita punya live session di iKIM. Dan kemudian anda boleh menyumbang menggunakan website Islamic Relief Malaysia dan juga pelbagai platform yang kita sediakan. Kita sekarang Islamic Relief sudah berada di Touch and Go, Shopee, Snap and Pay, Bank Islam, Grab Reward dan juga Launch Good. Jadi kita dah mudah dan perlancarkan dah urusan semua penderma supaya mereka tak ada alasan lagi untuk tidak bersedekah. Kerana segalanya di hujung jari. Macam saya pernah masuk dalam segmen sebelum ni, klik-klik dapat pahala, dan inilah mungkin jalannya untuk anda raih pahala bersama-sama. Dan insya-Allah kalau yang tak dapat menyumbang, anda mudahkan usaha untuk orang menyumbang, anda akan dapat pahala tersebut tanpa dikurangi orang yang bersedekah, insya-Allah. Insya-Allah. Itu saja daripada saya, Islamic Relief. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Terima kasih Brother Haris untuk perkongsian pagi ini, membawakan tajuk Yaman dan Syria, ancaman sejuk dan kelaparan. Kita nak sahabat-sahabat kita dapat menyahut cabaran dan undangan sahabat kita di Islamic Relief Malaysia untuk membantu mereka yang memerlukan. Ini apa? Siapa dia tepuk ni? Brother Haris ni. Dia tepuk tangan. Okeylah. Canggih benar dia on air ni. Apapun, terima kasih Brother Haris. Sampaikan salam untuk sahabat-sahabat Islamic Relief yang lain, insya-Allah ya. Ya, jumpa lagi ya. Baik, insya-Allah. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Itu dia sahabat kita untuk suara kemanusiaan Islamic Relief Malaysia. Siap ada tepuk tangan Itulah pasal. Biasanya kita yang play effect ni, dia play effect kan. Itu yang kita cari, mana button. Okey, apa pun, untuk sahabat-sahabat sekalian, kita dah sampai ke penghujung pada pagi hari ini. Yang baik dari Allah Taala, kurang sedap khilaf itu kekurangan kami, minta maaf semua. Ya, kita jumpa lagi esok dan selepas ni bersama dengan Yati untuk Aspirasi 101. Kita jumpa lagi esok. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Hari demi hari, tangisan anak-anak kelaparan dan kesakitan semakin kuat bergema. Kemarau, kebuluran, peperangan dan kemiskinan menjadi asbab utama kepada penderitaan. Menurut laporan World Food Programme, 821 juta orang tidur dalam kelaparan dan 6 kanak-kanak maut dalam tempoh seminit akibat kebuluran. Ketika dunia sedang merintih, di mana kita? Kempen Dariku Untukmu, anjuran Islamic Relief Malaysia bakal mengurangkan penderitaan lebih 100,000 penerima di lebih 32 negara termasuk Syria, Palestin, Yemen dan Somalia. Untuk maklumat lanjut, hubungi 03-8926-3434 atau layari www.islamic-relief.org.my. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Hiburan mendidik jiwa, hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Berita ini dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawid. Amanah pembayar zakat, Mawid tunaikan. Assalamualaikum dan selamat pagi bersama Mazlina Ismail untuk berita IKIM. Kerajaan bersetuju untuk menyelamatkan Felda supaya tanah milik peneroka tidak tergadai kepada orang asing. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata pelbagai langkah dirangka bagi memulihkan kembali Felda selepas Perikatan Nasional PN mengambil alih kerajaan. Katanya beliau sendiri pernah menentang penyenaraian Felda sebagai syarikat awam menerusi FGV Holdings Berhad ketika berada dalam kabinet sebelum langkah berkenaan dibuat. Beliau berkata demikian pada Majlis Perjumpaan Pemimpin bersama Masyarakat Parlimen Paguh di Dewan Serbaguna Felda Srijaya Muar semalam. Oktober lalu, Kabinet dilaporkan meluluskan cadangan terbitan sukuk bernilai 9.9 bilion ringgit oleh Felda dengan jaminan kerajaan bagi membolehkan agensi itu melaksanakan pelan pemulihan seperti yang dibentangkan oleh pasukan petugas khas. Berkuat kuasa hari ini tempoh perintah pengawasan dan pemerhatian bagi pengembara yang pulang dari luar negara serta pengurusan kontak rapat di Malaysia dikurangkan daripada 14 hari
kepada 10 hari. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata ia terpakai bagi perintah pengawasan dan pemerhatian di pusat kuarantin yang diwartakan atau di tempat kediaman. Semakan bukti saintifik klinikal terkini mendapati bahawa risiko jangkitan pasca kuarantin akan berkurangan mengikut tempoh masa kuarantin. Menurutnya, dalam kenyataan mengenai situasi semasa COVID-19 di Kuala Lumpur semalam. 6 kawasan di wilayah Kelang dan Shah Alam iaitu Seksyen 18, 19, 20, 23 dan 24 mengalami gangguan bekalan air tidak berjadual ekoran kejadian paip pecah yang berlaku di Jalan Persiaran Jubli Perak, Seksyen 24 Shah Alam semalam. Ketua Komunikasi Korporat Pengurusan Air Selangor Senang Berhad, Elina Basri, dalam kenyataan semalam berkata ekoran insiden itu bekalan air ditutup sejak 10.30 malam tadi bagi melaksanakan kerja-kerja pembaikan paip pecah tersebut dan dijangka siap pada 8 pagi hari ini. Bekalan air di kawasan yang terjejas dijangka pulih sepenuhnya pada 12.30 hari ini. Elina berkata Air Selangor akan menggerakkan lori-lori tangki bagi pengguna yang terjejas sepanjang gangguan bekalan air tidak berjadual ini. Sekian berita IKIM edisi jam 10 pagi. Assalamualaikum. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Berita itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Amanah pembayar zakat, Mawib tunaikan. Sekarang ni banyak dah buat online ya. Betul, Mawib pun dah mudahkan kita. Kalau nak menderma, bayar fidyah, bayar kafarah ataupun nak sumbangkan wang, semua dah boleh buat secara online. Baru aku teringat bulan puasa baru ni. Aku bayar zakat fitrah pun online je kepada Mawib. Ha, betul tu. Lebih mudah, cepat dan menjimatkan masa. Aku kena tanya isteri aku ni, ganti puasa macam mana? Kalau terpaksa bayar fidyah, boleh bayar secara online. Untuk guna kemudahan ni, layari ebaitulmal.mawib.gov.my. Ulang sekali lagi. ebaitulmal.mawib.gov.my. Kapsul masa. Pada 25 Oktober 2008, bahagian dakwah Jabatan Agama Islam Selangor JAIS telah mengadakan program High Tea bersama sahabat Sabah dan Sarawak yang diadakan di Hotel Quality Shah Alam Selangor. Program ini berperanan untuk melaksanakan program dakwah yang lebih berkesan kepada masyarakat, khususnya kepada penduduk Sabah dan Sarawak. Untuk melaksanakan dakwah dengan lebih berkesan, pihak JAIS telah mengambil pendekatan untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, menjaga kebajikan, mengeratkan silaturahim serta bersikap mesra rakyat. Selain sesi beramah mesra, pelbagai acara telah berlangsung, antaranya sesi motivasi bersama kumpulan Hijaz dan juga tazkirah ringkas. Pelbagai usaha yang dijalankan oleh JAIS bagi menyebarkan dakwah Islam kepada masyarakat. Seramai 70 orang sahabat Sabah dan Sarawak yang bermastautin di Selangor menghadiri majlis tersebut. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. 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 Man, jangan lupa ya, 20 Disember ini
Ada apa pula? Tak tahu apa-apa pun. Nak pergi cuti ke? Musim COVID-19 ni risau pula nak keluar. Tapi 20 Disember ni tak payah ke mana-mana. Tonton online je. Terbaiklah tu. Ada yang menarik ke? Mestilah menarik. Nak tengok pertandingan lagu nasyid yang diciptakan khusus berdasarkan tema Islami. Ada 7 kumpulan gandingan artis nasyid tanah air, penulis lirik dan komposer ternama akan mempersembahkan kehebatan masing-masing untuk mempersembahkan tema berkaitan ilmu, hikmah, adab, amanah, adil, takwa dan benar. Ush, biar benar. Bila penganjurannya yang kau cakap tadi tu? Buat kat mana? Nak pergi juga tengok. Kita tengok je kat rumah. Tonton di www.ikim.my, Facebook Ikim FM, YouTube Ikim atau aplikasi TV Ikim. Niha, siaran dekat Radio Ikim pun ada. Jangan lupa ya, jam 9 malam, 20 Disember 2020. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101. Ikim, inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad SAW. Selamat pagi, salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar Ikim, tak kira di mana juga anda berada. Alhamdulillah, waktu ini kita kembali bersiaran menerusi perkongsian aspirasi edisi Isnin hari ini bertemakan saya Nur Hayati Paradi. Bermula 10 pagi ni sampailah nanti pukul 1 tengah hari. Moga-moga banyak perkongsian dapat benar-benar kita jadikan manfaat dalam kehidupan kita, insya-Allah. Tapi apapun, kurang bersyukur saya kalau saya tak berterima kasih pada rakan-rakan sebentar tadi yang baru saja melepaskan konti bersama dengan Hazwan Shah dan juga Sufian Amrin. Terima kasih pada mereka berdua untuk perkongsian warna pagi. Daripada pagi tak ada matahari sampai keluar matahari dan mereka bersama dengan anda 4 jam warna pagi, Alhamdulillah. Dan waktu ini bersama dengan Yati, kita akan mulakan kejap lagi. Kita ada perkongsian pesona di Zahra bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin. Kita nak kupas lagi untuk silibus Asmaul Husna, penyelesai masalah keluarga untuk nama Allah Subhanahu Wa Taala yang ke-95 Al-Badi' untuk bersama dengan rakan pendengar. Nak tahu tentang apa? Bagaimana kita boleh aplikasikan dalam keluarga kita? InsyaAllah nanti bersama dengan Ustaz Muhammad anda boleh ikuti dan saksikan secara langsung di FB Ikim FM dan juga channel YouTube Ikim untuk sama-sama kita kongsikan bersama dengan rakan pendengar. Baiklah, waktu ini untuk hiburan pertama kita ada Ustaz Huri featuring Sidi Khairan dengan Tahabba Fillah. Tentunya hanya di Ikim Inspirasi Inforia Islami bertemakan saya Nur Hayati Paradi. Engkau dan juga aku meniti usia. Telah kita buktikan teguh persahabatan. Aku melangkah menuju ke puncak impian. Berjanjilah andai nanti masa memisahkan kenangan indah yang tercipta. Jangan dilupakan ikatan ini, ku harapkan berkekalan hingga ke syurga. Kita bertemu dan berpisah kerana dunia. Berdoalah wahai teman agar dikurnia kekuatan dalam hidup menempuh dugaan. Taburilah jasa bakti sehingga degup nafas terhenti.
akan menitiskan kasih dan rahmatnya. Berjanjilah andai nanti tak memisahkan kenangan indah yang tercipta. Jangan dilupakan ikatan ini, ku harapkan berkekalan hingga ke surga. Kita bertemu dan berpisah kerana dia. Berdoalah wahai teman, agar di dunia kekuatan dalam hidup menempuh dugaan. Taburilah jasa bakti sehingga degup nafas terhenti. Moga Tuhan akan menitiskan kasih dan rahmatnya. Moga Tuhan akan menitiskan kasih dan rahmatnya. Assalamualaikum Aiman, lama tak jumpa. Dah habis belajar di Mesir ke? Waalaikumsalam Zikri. Belum habis belajar lagi, tapi saya terpaksa balik kerana COVID-19. Saya sekarang belajar di KUIPSAS, College Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah di Kuantan. Saya belajar ijazah sarjana muda, dah nak masuk semester ketiga. Alhamdulillah. Wah, menarik tu. Apa program-program yang ditawarkan di KUIPSAS? Okey Aiman, KUIPSAS menawarkan 17 program diploma, 8 program ijazah sarjana muda dan 1 program sarjana dalam Fakulti Pengajian Islam, Fakulti Pengurusan dan Teknologi serta Fakulti Pengajian Bahasa dan Asasi. Oh, banyak pilihannya. Betul tu Aiman, semua program mendapat pengiktirafan MQA dan kelulusan daripada Kementerian Pengajian Tinggi. Oh ya, kalau Aiman nak tahu, KUIPSAS ni IPT milik penuh Kerajaan Negeri Pahang tau. Tapi saya ni baru balik dari Mesir. Kena masuk semester 1 semula ke? Tak perlu Aiman. Awak boleh memohon pemindahan kredit secara horizontal di KUIPSAS. Maknanya, awak boleh meneruskan pengajian di KUIPSAS tanpa perlu masuk semula semester 1. Lagi satu. Pelajar lepasan diploma dalam pengajian Islam juga berpeluang menyambung pengajian ijazah sarjana muda di Universiti Al-Azhar Mesir terus lompat tahun ketiga jimat masa belajar. Oh, baguslah kalau begitu. Bila hari pendaftaran? Kalau berminat, KUIPSAS sedang membuka permohonan secara online di www.kuipsas.edu.my. Pendaftaran pada 4 Januari 2021 nanti. Kalau nak tanya apa-apa, boleh hubungi 019-989-9153. Jangan lupa WhatsApp ya. Paling menarik, tawaran istimewa kepada 100 pemohon terawal. Saya rasa KUIPSAS lah IPT yang saya cari. Ya, betul tu. KUIPSAS juga akan menyambut Jubli Perak 25 tahun pada tahun 2021. Baiklah Zikri, sekarang juga saya nak memohon ke KUIPSAS. Bila tarikh pendaftaran tadi? Pada 4 Januari 2021. Mohon segera ya. Kita jumpa nanti di KUIPSAS, College Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah. Jangan lupa. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Ini maslahat. Maka kita tanyalah pada Tuan Mufti. La yuftin nas hatta yuftil mufti. Tak ada orang boleh keluarkan fatwa kecuali mufti. Mufti yang paling faham. Bila yang saya katakan ini bercanggah dengan fatwa Tuan Mufti, maka campakkan pendapatku pakat pendapat mufti. Sebab apa? Sebab saya baru 2-3 hari kat sini, yang saya sampaikan hanya ilmu saja. Sedangkan mufti, ilmu yang dah bercampur dengan waqi' yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila bersyariah hidup lebih indah, dengarkan syariah dan perundangan setiap Selasa jam 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Daripada saya, Ustaz Abdul Somad. Dunia dicipta untuk memenuhi keperluan, bukan keinginan manusia. Orang beriman cukup dengan yang sedikit, manakala yang kufur tidak akan puas, sekalipun dengan yang banyak. Mana kita nak rasa bersyukur? Bila kita rasa ada nikmat dan ada kelebihan, barulah kita syukur. Kalau kita rasa kurang saja, kita tidak akan bersyukur. Jadi, bila kita ada rasa bersyukur, inilah yang dikatakan law of gratitude. Kuching Sarawak 93.7 FM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran menerusi perkongsian pertama di Aspirasi untuk minggu ini. Pastinya kita ada Pesona di Zahra bersama mengarahkan pendengar. Kita tak lain tak bukan tetamu kita Ustaz Muhammad Abdul Alamin dah pun bersedia di hujung talian untuk bersama dengan sahabat-sahabat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz kerana sudi sekali lagi meluangkan masa bersama dengan sahabat pendengar. Jadi hari ini bersama dengan Ustaz kita nak bawakan sambung Ustaz pengajian dalam Asmaul Husna penyelesaian masalah keluarga dengan nama Allah SWT yang ke-95 iaitu Al-Badi. Mungkin awalan ini kita berikan terlebih dahulu mukadimah kita. Silakan Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Yang dirahmati Allah, dikasihi saya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, sahabat abang yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Pertama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kurnia dan rahmatnya pada kesempatan yang berbahagia bersama kita berada dalam perkongsian kita Asmaul Husna penyelesaian masalah keluarga, dan pada hari ini kita kongsikan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Badi', iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mencipta. Jadi sebelum itu, sedang penonton yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian kan, kalau kita lihat senarai Asmaul Husna, kita akan dapat lihat beberapa nama. Antaranya nama-nama yang merujuk memberi maksud penciptaan. Yang pertamanya antaranya Allah Al-Khaliq. Khaliq ni pun pencipta juga. Antaranya adalah Allah Al-Bari. Al-Bari pun pencipta juga. Antaranya Allah Al-Badi'. Al-Badi' ni maknanya pun pencipta juga. Jadi apakah perbezaan nama-nama Al-Khaliq, Al-Bari' dan Al-Badi' ini? Okey. Jadi Al-Khaliq ni Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mencipta. Mencipta macam mana? Daripada kosong, daripada tak ada kepada ada. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan maknanya manusia daripada tak ada. Kalau Allah ciptakan Adam alaihi salam, kan? Maknanya daripada tak ada kita Allah menciptakan. Alam ini Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan daripada tak ada kepada ada. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam ini contohnya kan. Jadi maknanya Al-Khaliq daripada tak ada kepada ada. Al-Bari cipta juga, tapi cipta macam mana? Cipta yang melengkapkan. Cipta yang melengkapkan. Jadi maknanya contoh macam Allah Subhanahu Wa Taala Al-Khaliq, Allah menciptakan Adam alaihi salam, dan Allah menciptakan juga Al-Khaliq dan Al-Bari. Al-Bari Allah ciptakan Hawa alaihi salam untuk melengkapkan kehidupan Adam dan mereka berdua maksudnya dihidupkan dan akhirnya diturunkan ke muka bumi. Jadilah dijayati saya ada seluruh ibu-ibu, kakak, ayah-ayah saya sekalian kan. Jadilah kita bangsa manusia ni kan. Ada Al-Bari. Bari ni mana Allah cipta untuk melengkapkan. Dan Al-Badi'. Al-Badi' ni mencipta juga. Mencipta macam mana? Mencipta ni memberikan kesinambungan ataupun kebaikan tambahan. Kebaikan tambahan kepada manusia, yang manusia itu dengan kebaikan tambahan itu dia menjadi lebih bagus ya. Jadi surah rujukan kita kalau kita nak tengok adalah surah Al-Baqarah ayat 113. Surah Al-Baqarah ayat 113 Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan auzubillahi minasyaitonir rajim. Badi'us samawati wal ard
وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, dan apabila telah selesai urusan itu dan dia mahu menjadikan kemudian daripada itu, cukuplah yang dengan dia mengatakan jadilah, maka terjadilah. Fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Allah SWT kalau nak menjadikan sesuatu jadi kun fayakun, maka jadilah itu benda itu. Ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan. Jadi ibu kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Jadi bila kita memahami perkara itu, jadi kita nak bincangkan 3 perkara bagaimana Allah Subhanahu wa taala al-badi'. Allah al-badi' ini mana Allah Subhanahu wa taala yang maha maknanya Allah Subhanahu wa taala yang maha menciptakan bagi menambah baikkan kehidupan manusia, ada sekeliling dan sebagainya. Jadi maknanya ada 3 perkara yang akan kita kongsi dan kita bincangkan pada hari ini. Yang pertamanya Allah Subhanahu wa taala al-badi'. Allah Subhanahu wa taala yang maha menciptakan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada kita manusia dan memberikan pendedahan kepada kita. Yang pertamanya iaitu daripada sudut ilmu. Jadi maknanya ilmu ni adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut alimul ghaibi wasyahadah. Allah Subhanahu wa taala itulah yang maha mengetahui benda-benda ghaib. Ustaz? Terputus Ustaz. Okey, sambung. Jadi Kak Ati boleh dengar? Okey, boleh Ustaz. Hello? Okey, boleh Ustaz. Silakan terus. Boleh dengar? Boleh Ustaz. Okey, jadi Kak Ati boleh dengar? Saya boleh dengar Ustaz. Kita sambung terus Ustaz. Okey. Okey, sambung. Kadang-kadang boleh. Ayo. Okey, kita sambung balik ya. Jadi mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan ilmu bagi itu. Jadi maknanya dengan ilmu tu dianugerahkan ilmu kepada manusia, maka manusia itu bertambah baik lagi. Okey. Saya nak cerita satu benda ya. Nabi Adam alaihissalam mengikut ahli sirah diturunkan 10,000 tahun dahulu. Mengikut ahli sirah Nabi Adam alaihissalam sampai pada Nabi Isa alaihissalam 8,000 tahun. Nabi Isa sampai kepada kita 2,000 tahun. Maknanya 10,000 tahun ya. Dan benda ini diperkukuhkan lagi dengan kajian ekologi. Jadi ahli-ahli ekologi mereka mengkaji penempatan pertama manusia yang menjadi sebuah penempatan adalah yang paling tua 10,000 tahun umur dia. Di mana tempatnya dekat Jericho. Jericho Jadi kalau tuan-tuan hari ini pernah sampai Jericho, Jericho sekarang di Palestin ataupun mungkin nak tambahkan bacaan, cuba type Jericho. Jericho tu adalah the oldest city in the world. 10,000 tahun. 10,000 years. The oldest city in the world. Jadi maknanya ahli ekologi juga mengesahkan bahawa penempatan pertama manusia di dunia adalah di kota Jericho, iaitu 10,000 tahun. Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi ni di JKT di bawah kat Silan adalah dengan ilmu. Maknanya dia diberikan ilmu. Dan juga Nabi Adam alaihissalam dia sebagai khalifah di muka bumi ini, dia bukan kehidupan yang lebih kurang ke, yang tak bertamadun ke. Jadi maknanya sebenarnya dia adalah satu manusia insan yang diturunkan dengan ilmu dan juga dengan memori syurga. Dekat syurga tu banyak benda-benda yang hebat-hebat. Jadi ketika diturunkan Nabi Adam alaihissalam, dia ada ilmu dan membangunkan muka bumi ini. Jadi maknanya Allah Subhanahu wa taala badi' tambahkan ilmu sikit untuk Nabi Adam alaihissalam ni, maknanya dapat menjadi khalifah yang baik di muka bumi ini. Dia tambahkan ilmu itu. Kemudian kalau kita tengok zaman Nabi Idris alaihissalam dalam kitab-kitab al-Sirah adalah orang yang dah mula terkenal dengan teknologi. Teknologi itu maksudnya ada buat kain, maknanya baju dengan sempurna, maknanya dah wujudnya teknologi kapas, kain bermula zaman Nabi Idris alaihissalam lagi.
Berlalu masa sampai Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS dengan Nabi Adam bezanya 1,600 tahun. 1,600 tahun dari Nabi Adam AS sampai Nabi Nuh AS 1,600 tahun. Kita rasa macam orang dulu macam ala apalah kan, ada orang ni tak bertambah dulu macam kita kan. Tapi sebenarnya tidak kan. Kalau kita lihat surah Hud ayat 42, surah Hud ayat 42, ketika Nabi Nuh AS berlayar dengan kapal dan dia sampai di tengah laut kan, Allah sebut wahya tajri bi fi maujin kal jibal. Dia berlayar di tengah laut dengan gelombang seakan-akan gunung, mana besar sangat gelombang ketika banjir itu. Dan wana Nuh ibnahu wa kana fi mu'zilin ya bunayya arkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dia kata apa? Dan Nabi Nuh memanggil anak dia fi mu'zilin. Dia dekat tengah laut, al-jibal, maujin kal-jibal, maknanya satu gelombang seperti gunung. Anak dia fi mu'zilin, maknanya anak dia di satu tempat yang terpencil, tapi dia boleh panggil anak dia. Kita ni DJ Kak Yati kan. Kak Yati daripada jauh tau. Kan, berpuluh kilometer daripada tempat saya. Kita boleh berbual. Dan dekat kita ni beratus orang sedang tengok kita, semua fi mu'zilin. Kan? Macam mana kita boleh berkomunikasi begini? Dia ada satu alat untuk berkomunikasi. Kan? Jadi kalau anda kata dalam konti lah, DJ Kak Yati kat konti nak panggil orang kat luar pun, orang kat luar tak dengar tau. Tapi macam ni kita boleh berkomunikasi sebab apa? Kita ada ilmu, Allah bagi satu teknologi yang kita boleh berkomunikasi. Itulah benda yang berlaku pada zaman Nabi Nuh AS. Jadi kita ingat Nabi Nuh AS macam apa zaman dia macam lekeh macam itu. Kita tengok surah Hud ayat 42, kita boleh tengok Allah bagi ceritakan balik macam mana. Kan? Tapi dengan ilmu yang ada pada zaman itu, mereka jadi sombong. Sebab itu kalau kita tengok Nabi Nuh AS, dia bukan berlawan dengan satu individu macam Nabi Ibrahim, ada Namrud. Macam Nabi Musa, ada Fir'aun. Macam Nabi Isa AS, ada Raja Herod, King Herod the Great. Macam Nabi kita Muhammad, Abu Jahal ataupun Abu Lahab. Nabi Nuh siapa yang lawan dia? Dia bukan satu individu tau. Satu kaum yang melawan dia. Sebab apa? Kaum itu ada ilmu tapi sombong. Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan semua kaum itu, dan macam manusia macam kena reset balik. Reset balik. Macam kita ni macam hilang teknologi kita, macam tak ada apa-apa dah kan. Sebab tu pada kita lihat catatan yang berada di dalam piramid. Piramid Khufu ni umur dia 2,500 tahun sebelum Masihi tau. Bukan 2,300 tahun sebelum Masihi. Dalam piramid ada catatan mengenai teknologi yang pernah ada satu ketika dahulu. Ada kapal terbang ada kapal ada macam-macam. Jadi kalau kita hari ini kita pergi Google cari aeroplane inside pyramid, kita boleh tengok macam mana wujud sungguh kan. Ya Allah Al-Badi', Allah memang memberikan ilmu kepada manusia, tapi jangan sampai kita sombong dengan ilmu. Berapa ramai orang-orang yang terdahulu ada ilmu, dia jadi sombong, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan kaum-kaum yang sombong itu. Ya Allah Al-Badi', Allah menciptakan apa ilmu-ilmu pada kita, ilmu-ilmu yang baru untuk menambahbaikkan dan kesinambungan dalam kehidupan manusia, asalkan saja kita jangan sombong dengan ilmu itu. Jadi Allah Al-Badi' dia menggunakan yang pertamanya adalah ilmu. Okey, untuk seterusnya jangan lupa tekan butang share. Kita tunggu selepas rehat insya-Allah. InsyaAllah. Tidak baru satu. Jangan sombong dengan ilmu. Kita akan berhenti rehat ketika untuk anda tekan butang share macam yang Ustaz katakan tadi. Kita kembali selepas ini tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengan Nabi yang membawa hidayah, wahai utusan rahmat sekalian alam, selawat dan salam pujian untukmu, para sahabat dan tabi'in yang mulia.
بذل الدماء وارتضينا الردى في نشر الهدى يا رسول السلام اللهم صل وسلم على سيدنا مصطفى وآله محمد اللهم صل وسلم على سيدنا مصطفى وآله محمد Quand la route est longue, tu me tends la main. Grâce à toi, je continue sur mon chemin. Je garde espoir et l'espoir me garde humain. C'est ta lumière qui éclaire mes lendemains. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Mustafa wa alihi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Mustafa wa alihi Muhammad. Toute la journée, je cours et je t'oublie. Dans le secret de la nuit, je me mêle. Je me rappelle ce que tu m'as appris. Ta noblesse et ta grandeur me font envie. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Mustafa wa alihi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Mustafa wa alihi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Mustafa wa alihi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Mustafa wa alihi Muhammad. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Baiklah, waktu ini kita kembali bersiaran bersama menerusi Pesona di Zahra bersama Ustaz Muhammad Abdul Alamin untuk Asmaul Husna, penyelesai masalah keluarga dengan nama Allah SWT Al-Badi', iaitu Allah yang maha menciptakan, menambah-nambahkan lagi ilmu untuk kita. Sebenarnya yang pertama tadi Ustaz kata dengan ilmu. Jangan sombong dengan ilmu kerana kita ada Allah Al-Badi'. Ustaz kan, kita sambung lagi Ustaz untuk yang kedua dan ketiga. Silakan. Okey, yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala Al-Badi', apa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kepada kita manusia, iaitu pemilikan. Pemilikan ni maknanya daripada sudut harta ataupun maknanya teknologi yang dengan ilmu dibuat satu benda jadi. So maksudnya dan seorang tu Allah pinjamkan pemilikan itu. Hari ini kita ada kereta memudahkan urusan kita. Ada telefon memudahkan urusan kita. Ada perubatan yang bagus. Orang sakit pada hari ini memudahkan urusan. Dulu orang sakit dalam perut tak tahu nak buat apa. Kan sampai meninggal, sampai sakitnya sakit kat perut tu sampai meninggal. Sampai dalam hadis Nabi SAW sebut antara orang yang dianugerahkan dengan syahid dunia mati kerana dalam perut mati kerana dalam perut. Saya kan di JKIT kan pernah diuji dengan sakit perut saya dipanggil apa nama bukan poisoning tau. Dipanggil saya kan buat diving public safety diving kan. Public safety diving ni maknanya kita bukan diving untuk hobi-hobi tapi untuk macam operation cari mayat kan, maknanya yang biasa polis, bomber dan sebagainya. Jenis diving dia dipanggil public safety diving. Di dalam satu operation public safety diving, saya menyelam dekat contaminated water. Contaminated water ni air tercemar. Air tercemar ni kalau kita kena, dia panggil upset stomach. Upset stomach. Perut ni ya Allah sakit. Sakitnya sampai
penuh menang sakit, masuk hospital berapa hari saya kena. Kan? Dia bukan saya keracunan tapi contaminated. Sampai macam gitu kan. Sampai kalau nak exaggerate-nya macam nak beranak lah rasa kan. Gurau je. Mana orang lelaki rasa beranak pula. Apa? Tahu pula tu, alhamdulillah. Sakit sangat. Tahu pula macam mana. Okey. Jadi maknanya ada benda-benda Allah jadikan memudahkan hidup kita. Maknanya dengan pemilikan Allah SWT bagi, Allah pinjamkan kepada kita manusia kan. Ada kereta, ada telefon, ada semua itu semua keizinan Allah untuk membuat satu benda dan Allah pinjamkan kepada kita. Jadi Allah Al-Badi', Allah pinjamkan maknanya harta-harta kepada kita sama juga. Jangan sampai kita menjadi sombong. Jangan sampai kita menjadi sombong. Sebab apa? Kalau sombong, dia boleh merosakkan kita. Sombong melupakan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sombong akan menyebabkan kita jauh daripada kebaikan-kebaikan. Sebab itu maksudnya Allah Al-Badi', yang keduanya Allah ciptakan pemilikan untuk manusia, penambahbaikan. Tapi asalkan saja kita tidak sombong. Dan yang ketiganya Allah Al-Badi'. Allah Al-Badi' yang ketiganya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan untuk manusia ni? Yang ketiganya ada anugerahkan ilmu, ada anugerahkan pemilikan. Yang ketiganya Allah anugerahkan orang-orang yang baik yang ada di sekeliling kita untuk kita selalu diingat-ingatkan mengenai kebaikan. Dan benda ini Allah sebut dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Nabi. Nabi kata apa? La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrillah. Akan sentiasa ada sekumpulan daripada umatku yang akan menzahirkan kebenaran. Dia tidak akan dimemudaratkan oleh orang yang melawannya sehinggalah datang ketentuan Allah. Akan ada Allah SWT jadikan orang ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Orang yang satu kumpulan yang sentiasa menzahirkan kebenaran-kebenaran dan kebaikan-kebaikan. Dia zahirkan, dan dia bukan sahaja kebaikan itu untuk diri dia, tapi kebaikan tu dikongsikan untuk orang sekeliling dia. Sama ada dengan ilmu ataupun dengan dengan pemilikan yang Allah anugerah pada dia, dikongsikan dekat ramai orang. Benda ni akan sentiasa ada. Orang baik ni dia tetap akan ada di sekeliling kita. Orang jahat pun akan ada, orang baik pun akan ada. Persoalannya kita dekat side mana? Soalannya kan, kita ni dekat side mana yang Allah letak dan Allah pilih kita. Kita kena ada awareness kan. Kalau kita di side yang memang satu kumpulan orang yang sentiasa menyemarakkan kebaikan, alhamdulillah. Tapi kalau bukan, kita kena ada kesedaran, aku tempat yang salah ni. Kan? Untuk apa? Untuk kita buat perubahan. Kebaikan-kebaikan. Jadi tiga benda ni Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Allah Al-Badi' kan. Jadi bila kakak tuan-tuan muslim-muslimat sekalian kan, kita nak kait kat rumah tangga macam mana? Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ilmu. Kan? Rumah tangga ada ilmu dia. Ada pengembangan ilmu di rumah tangga. Kan? Masalah rumah tangga tahun 60-an, tahun 70-an tak sama dengan tahun 2020 ini. Dia tak sama. Dulu tak ada suami kita nak berwasap dengan kawan-kawan sekolah rendah dia. Dulu sekarang permasalahan itu wujud. Ada orang yang dia bercinta dengan WhatsApp saja. Tak jumpa pun. Dulu memang jumpa, nampak. Boleh tahu sekarang. Seorang-seorang dalam bilik, dekat sebelah bini pun boleh WhatsApp orang lain kadang-kadang. Permasalahan rumah tangga tak sama. Tapi Allah tetap bagi ilmu untuk bagaimana nak mengatasinya. Ini Allah bagi. Dulu tak sama. Kalau ilmu tu statik saja, mesti kita tak ada jalan penyelesaian. Macam mana nak buat keadaan yang sekarang ni kan? Jadi maknanya berkembangnya ilmu, berkembangnya macam mana menyelesaikan masalah. Dan yang menariknya, Islam ni dia ada solution without problem. Maknanya Allah bagi solution. Sebab tu kan kalau saya tengok hadis kan, dalam hadis Nabi SAW Nabi sebut kan, la yakhluwannal rajulun mar'ah. Tidak yakhluwan ni bersunyi-sunyian. Seorang lelaki dan seorang perempuan, melainkan yang ketiga adalah syaitan. Saya rasa begitu kagum dengan perkataan yang digunakan oleh Nabi SAW. Yakhluwan, mana bersunyian. Nabi tak guna perkataan la yataqabbalan, mana tidak bertemu.
Padahal itu bertemu zahir. Bersunyi-sunyian tak semestinya zahir tau. Hadis ni dibacakan dan kita tengok tahun 2020 sama aja. Jangan kita berkhaluat, bersunyi-sunyian antara lelaki dan perempuan. Yang ketiga adalah syaitan. Maknanya kita berwasak-wasak. Yang ketiga syaitan. Kita kena faham benda itu. Maksudnya tengok macam mana Nabi SAW. Maknanya kan kata-kata Nabi itu memujizat. Disebutkan relevan sampai akhir zaman tau. Maknanya ilmu tu berkembang, kefahaman tu berkembang. Masya Allah. Setelah itu maknanya kita kena faham. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan ilmu kepada manusia untuk kebaikan-kebaikan. Begitu juga dengan Allah kongsikan pemilikan. Ada harta yang dulu tak ada, tahun 70-an tak ada, tahun 50-an tak ada, kan? Dulu komputer 80-an orang kaya je ada komputer. Kan? Sekarang ni budak-budak kecil pun ada komputer kecil je. iPod lah, iPad lah, apa lagi lah kan. Maknanya budak kecil pun ada tau. Pada benda tu dah ada pemilikan, dah makin berkembang. Dan juga kebaikan-kebaikan. Sama juga yang ketiganya akan ada satu ta'ifatun min ummati. Maknanya daripada umatku orang-orang yang menyeru ke arah kebaikan-kebaikan. Kita jadilah orang sebahagian daripada itu dengan menggunakan ilmu dan juga dengan menggunakan pemilikan Allah Subhanahu Wa Taala bagi supaya kita ni terus maknanya berada di side yang baik side yang baik untuk Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kebaikan di dunia dan di akhirat insyaallah. Wallahu a'lam. Penerangan mai al-badi'. Kan Allah yang Maha Mencipta insyaallah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz dah terangkan ketiga-tiganya sekali. Bagi rakan-rakan pendengar yang mana rajin tu type tulis nota sikit di FB kita untuk sama-sama rakan-rakan yang lain juga dapat memahami dan juga dapat ilmu tersebut insyaAllah. Tekan butang share di FB IKIM FM ataupun FB Ustaz Muhammad Abdul Alamin juga kita siarkan secara langsung saat ini. Tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat mengetahui dan juga dapat maklumat ini. Dan kita ada soalan-soalan banyak Ustaz. Antara soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita nanti kita akan raikan untuk perkongsian di WhatsApp IKIM di 0112904004. Berhenti lihat seketika, kembali selepas ini tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selagi mana tidak ada suatu petanda kuat ataupun yakin berlakunya najis, maka kita kira asalnya suci. Maka dalam persoalan ini, sekiranya satu dia memang yakin tuan rumah sebelum dia adalah orang yang makan khinzir misalnya, ataupun makan benda-benda najis. Adakah dia perlu samak satu rumah? Tak perlu secara pasti. Paling kurang dia samak kawasan mana? Kawasan Singki yang tempat. Yang mana secara pasti kalau orang itu masak dan setiap hari secara pasti adanya makan kan. Dan dia masak, secara pasti kawasan itu telah ada terkena dengan yang disebut sebagai khinzir tadi, yang mana ada qarinah ataupun ada petanda kuat di situ ada. Adapun tempat-tempat lain yang kemungkinan ada, kita tak pakai. Kemungkinan tu tak pakai. Kita hanya membasuh tempat yang ada keyakinan yang kuat bahawasanya di sana berlaku yang disebut sebagai tanajus ataupun sentuhan dengan najis. Terus dengarkan Tahsinul Ibadah setiap hari Khamis pada pukul 10 pagi hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Masih lagi kita bersiaran menerusi perkongsian pesona di Zahra bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin untuk nama Allah SWT dalam Asmaul Husna penyelesaian masalah keluarga, nama Allah Al-Badi'. Ustaz, kita ada ramai sahabat kita tanyakan soalan Ustaz untuk Ustaz jawabkan. Boleh Ustaz kan? Kita ke soalan pertama sahabat kita ni Ustaz yang menghantar di WhatsApp IKIM berkenaan dengan sahabat. Dia kata, bagaimana Ustaz kalau sahabat kita ni baik tapinya dia persekitarannya kurang baik, macam mana tu Ustaz? Buat masa ni memang dia taklah terpengaruh lagi dengan kawan-kawannya, tapi dikhawatiri sahabat-sahabat ni, sahabat dia ni akan terpengaruh satu hari nanti. Apa nak buat Ustaz? Bagus terima kasih sebab dia memikirkan keadaan sahabat dia tu kan. Dia dalam ni kurang tak baik kan. Itu maksudnya takut dia terpengaruh. Jadi kita selalu ingat-ingatkan orang nak baik ni ada dua benda dia kena faham. Kalau siapa-siapa nak baiki diri dia, kan dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut qad aflaha man tazakka, beruntunglah sesiapa yang ingin memperbaiki dirinya. Nak baiki diri ni ada dua benda yang penting. Satu, kena ada mujahadah.
mujahadah tu kita sendiri yang berusaha nak jadi baik. Kita sendiri berusaha sampai kita sendiri merasakan tak selesa. Sebab apa? Benda-benda maksiat ni kalau dah biasa kadang-kadang selesa. Sampai kita rasa tak selesa. Kita lawan sampai akhirnya benda maksiat tu dapat ditinggalkan. Itu panggil mujahadah. Yang kedua, tarbiyah. Tarbiyah ni daripada orang lain pada kita. Kalau mujahadah semata-mata tak cukup, tarbiyah semata-mata tak cukup. Katakan orang lain, kita tolong nasihatkan kawan kita. Nasihatkan. Mana kita tarbiyah dia. Dia tak ada nak mujahadah pun tak jadi juga. Kedua-dua ada. Jadi macam ini, mungkin kawan dia tu alhamdulillah tak terpengaruh lagi. Kita tolong nasihatkan lah. Atas nasihatkan tu tarbiyah lah. Kita tolong tarbiyah diingatkan dia kan. Dan dia pun sendiri kena sedar, aku nak jadi baik. Kalau tak, nasihat kita dia kata, aku sibuk lah jaga tepikan orang, dia pun tak menghargai kita nanti. Wallahualam. Alhamdulillah. Seterusnya kita ada sahabat kita ni, hamba Allah Muslimah nombor 1. Adakah berzikir dengan nama Allah Al-Badi' boleh dijadikan sebagai usaha agar Allah hilangkan kesusahan dalam kehidupan, Ustaz? Okey, ini soalan yang bagus. Tadi saya dikongsikan surah Al-Baqarah ayat surah Al-Baqarah ayat 113. Surah Al-Baqarah ayat 113 Badi'us samawati wal ard fa idza qada amran fa innama yakunu lahu kun fayakun. Ayat ini bagus untuk dibaca jika kita nak membuat sesuatu benda. Maknanya kalau benda itu susah bagi kita, nampak mustahil, nampak berat bagi kita, zikirkan ayat ini. Selain daripada kita zikir Allah Al-Badi', Allah Al-Badi' itu Allah yang menciptakan bersudut menambah baikkan kan. Tadi kita dah sebut tadi, baca ayat ini. Maknanya Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yakunu lahu kun fayakun. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yakunu lahu kun fayakun. Baca. InsyaAllah Allah akan memudahkan urusan hidup kita. Jadikan amalan ayat Quran Kadang-kadang kalau kita mau jujur, kita mengeluh lagi banyak daripada kita ingat Allah dan berzikir. Alah, susahlah ini, susahlah itulah ini. Mengeluh je kerja. Sedangkan mengeluh tidak merubah apa-apa. Apa perlu kita buat? Kena zikir. Kena zikirkan ayat Quran, nama Allah Subhanahu Wa Taala zikirkan. Mengeluh lagi banyak daripada berzikir kadang-kadang. Ada je komplain je. Ada je tak kena kan. Jadi kita ubah diri kita. Daripada komplain banyak, tapi kita berzikir banyak. Kita ingat Allah banyak. Surah Al-Baqarah 113 sangat bagus untuk dibaca. Bagi kalau kita nak membuat suatu benda. Wallahualam. Baik, Alhamdulillah. Seterusnya, Ustaz, soalan daripada sahabat kita di WhatsApp Ikim tanyakan, adakah boleh kita gabungkan nama Allah Al-Bari dan Al-Badi untuk kita selalu zikirkan, Ustaz? Okey, boleh sebenarnya menzikirkan nama Allah yang maknanya kita campurkan dengan berbagai-bagai nama boleh. Sebab walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah ada nama-nama yang baik, maka kamu berdoalah dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang baik itu. Berapa bilangan dia tak apa, tak kisah maknanya tak semestinya banyak dan untuk menghabiskan biji tasbih. Kadang banyak tapi sekadar menghabiskan biji tasbih. Tapi maknanya kita baca dengan menghayati maksud tu, dengan hati kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak pernah berputus harap dengan rahmat dan kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Bersempena dengan itu juga tu, Ustaz, ada juga sambungan daripada sahabat kita ni kata macam mana nak khusyuk dalam kita nak berzikir, Ustaz? Khusyuk ni, maksud khusyuk dia secara literal adalah tunduk. Hati tu tunduk. Hati tu tunduk apa? Tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh kita bicara khusyuk ni, mana hati tu tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kadang-kadang ada orang berzikir tapi tak khusyuk. Tak khusyuk tu maksudnya apa? Hati tak tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang menghabiskan biji tasbih. Astagfirullah. Maknanya tak biji tasbih. Bukan saja nak laju, malahan nak berkira 33 ni habis ni. Imam ni mesti tasbih daripada China ni lebih 33 ni berkira. Kita berzikir ini semua kakak bukan nak menghabiskan biji tasbih Kita berzikir untuk hati tu khusyuk. Khusyuk tu mana tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makin banyak menyebut Allah Subhanahu Wa Taala, makinlah hati tu tenang. Kenapa boleh tenang? Sebab kita makin bertawakal.
Sebab kita ni semakin berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ni makin bersungguh untuk bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cerita sedikit kisah diri saya. Ketika saya training cave diving, cave diving ni maknanya dive di dalam gua tau. Saya punya instructor trainer waktu tu adalah orang putih, Mak Saleh. Kita penetrate gua kan. Gua ni dia panggil Devil Eyes dekat Florida kan. Devil Eyes ataupun dalam bahasa Arab ni orang Arab juga trend kat situ. Nama tempat itu Ain Syaitan. Kau nama pun Ain Syaitan. Devil Eyes, boleh Google Florida Devil Eyes Ain Syaitan. Kalau kat Melayu, kat Melayu ni orang tak ada nama pun dah syaitan. Ain Syaitan orang tak menyelam situ. Dekat pun takut. Tapi dia gua tau, gua. Kita penetration gua tu jauh sampai hampir dekat 1 kilometer. Jauh Ain Syaitan ni, mana jauhan. Tapi selaku manusia saya suspend juga kan. Suspend. Selaku manusia kan, suspend. Tapi bayangkan, apabila saya kata, ya Allah, aku bertawakal kepada Engkau. Hati tu terus lapang, hilang rasa takut. Saya yang depan ni lagi nak ke depan. Instruktur saya cuit saya. Dah cukup. Kita mata balik. Nak cerita ni, kita kalau hati bertawakal Allah Subhanahu Wa Taala, akan hilang kegentaran mengenai dunia, akan hilang kekusutan dunia, dan yang paling penting kalau dalam hidup kita ada rumah tangga dan sebagainya, Allah beri jalan keluar bagi segala masalah. Sebab masalah ni semua orang ada masalah, tapi kalau diberi jalan keluar, masalah akan menjadi ringan. Kalau masalah tak ada jalan keluar, kecil masalah pun jadi besar. Sebab tu bergantunglah pada Allah SWT, zikirkan nama Allah. Khusyuk tu maksudnya hati itu tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahualam. InsyaAllah, moga-moga Allah kurniakan hati yang khusyuk untuk semua sahabat pendengar. Dan ini soalan terakhir saya kira Ustaz, sahabat kita menghantarkan di WhatsApp IKIM. Namanya dirahsiakan, mempunyai seorang anak angkat yang dibela daripada kecil, tapi sekarang menjadi agak kasar dan menyakitkan hati. Apa yang boleh sahabat kita lakukan Ustaz? Sebab itu saja yang anak yang dia ada Ustaz. Sebenarnya bukan saja anak angkat kita, anak orang lain sama. Anak kandung pun sama. Okey. Anak ni nama pun anak kan. So maksudnya kita memang kena tegur, kena tarbiyah dan kena banyak berdoa kan. Banyak berdoa sebab cabaran hidup kan tak sama kan. Macam mana mereka dibesarkan tak sama macam kita dulu kan, tak sama tau. Ini maksudnya memang kena banyak sabar untuk anak kan. Banyakkan berdoa kan, banyakkan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan pernah berputus asa kan. Kadang-kadang anak kita selalu doakan dia selalu sakitkan hati kita kan. Dan ketika ibu ayah tu hidup, tak sempat nak tengok dia menjadi anak yang soleh. Sakit hatinya. Tapi waktu mak ayah tu meninggal, dia yang paling selalu doakan mak ayah dia. Tak sedikit benda ni berlaku tau kan. Selepas mak ayah meninggal, dia menjadi anak yang sangat soleh. Selalu hadiahkan Fatihah, hadiahkan zikir, hadiahkan amalan-amalan kepada mak ayah yang telah dalam kubur. Tapi mak ayah tak sempat nak melihat dia menjadi anak yang soleh ketika hidup. Tak dapat rezeki dia begitu. Tapi sebab doa itu menjadikan dia jadi baik. Saya kan DJ kat IIT, kan saya berjaga rumah HIV Muslim. Saya ada rumah HIV Muslim tahun 2009. Tak ada siapa mana rumah HIV Muslim. Jadi mereka duduk di gereja-gereja. Jadi kita ambil 2009 tu, fight kita keluarkan, kita buat rumah sampai sekarang. Jadi problem kat rumah HIV saya, dia ada solat jemaah, baca Al-Quran, ada fardu ain dan sebagainya kan. Jadi maknanya Jabatan Agama Islam Selangor pun alhamdulillah, terima kasih Majlis Agama Islam Selangor pun banyak bantu, maknanya hantar guru mengajar dan sebagainya kan. Dari maknanya bagi bantuan dan sebagainya, alhamdulillah. Jadi maknanya ibu kakak sekalian, tapi saya selalu tanya mereka, ada yang masuk ke rumah tu baca Quran ni tak faham lah, macam orang Melayu tengok tulisan Cina maknanya tak boleh nak baca, atau orang Cina tengok tulisan Jawi tak boleh baca maksudnya tengok tu tak faham. Baca daripada Iqra' 1 sampai Iqra' 6, baca Quran. Habis khatam meninggal. Tak sedikit tau. Saya selalu tanya mereka. Saya kata nak tanya sikit lah. Agak-agak kan awak, apa pun latar belakang awak saya tak kisahlah.
Itu halawak lah. Tapi agak-agak awak boleh datang sini, boleh baca Quran, boleh sampai jadi orang yang boleh menghafal ayat Quran, boleh khatam Quran. Agak-agak sebabnya apa? Semua mereka menjawab satu kesamaan jawapan. Apa dia? Ustaz, doa daripada mak ayah saya. Doa daripada arwah mak ayah saya. Doa daripada ayah saya, mak saya. Sama jawapan dia. Jadi maknanya, Allah tidak melihat di mana kita bermula. Allah melihat di mana